Duduk relax macam ni kan best. Beginilah langkah keselamatan yang perlu dilakukan ketika berlakunya gempa bumi. Walaupun gempa bumi di Malaysia direkodkan terakhir berlaku pada tahun 2015 di negeri Sabah dan sedikit gegaran yang berasa di negeri Pulau Pinang, itu adalah satu petanda gempa bumi yang bakal besar akan melanda negara kita suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mustazari bin Jamal. Hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan tajuk situasi kecemasan berkaitan dengan bencana alam. Nak ikutkan, di Malaysia banyak bencana alam yang boleh kita pelajari. Antaranya yang pernah berlaku di negara kita adalah tsunami, kebakaran hutan, jerebu, banjir kilat dan juga tanah runtuh. Jika berlakunya bencana alam seperti ini, terdapat 3 kategori agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana. Kategori pertama, kategori penyelamat utama yang terdiri daripada Jabatan Bomba, Smart Team, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia. Kategori kedua adalah kategori penyelamat sokongan yang terdiri daripada Angkatan Pertahanan Awam dan juga pasukan-pasukan khas yang dibentuk di bawah NADMA. Manakala kategori yang ketiga adalah kategori bantuan pemulihan yang terdiri daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kerja Raya dan juga pejabat daerah serta Ikatan Relawan Rakyat Malaysia ataupun RELA. Oi, asap banyak. Udara tercemar. Langkah yang perlu diambil adalah menggunakan face mask yang mengikut spesifikasi Jabatan Alam Sekitar. Aduh, sakit perut, ya Allah. Allah, sakit perut. Okey. Taun, penyakit berjangkit yang selalu berlaku ketika banjir kilat. Aduh. Risiko yang boleh berlaku ketika musim banjir adalah lemas. Tolong! Ada lemas! Aduh, sakitnya. Okey ke? Tak okey. Okey. Tangan patah ni. Aduh. Okey, mesti tolong balutkan. Okey, terima kasih. Situasi berlakunya kecemasan boleh berlakunya kecederaan fizikal. Makanan. Makanan, ya Allah, laparnya. Tak sedap basi ni, lemau. Makanan tercemar boleh berlaku sekiranya dalam musim banjir yang panjang dan makanan tercemar disebabkan peredaran bakteria dan kuman-kuman yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, kita cas iPad dulu. Adik. Situasi berlakunya sesuatu bencana alam boleh menyebabkan adanya rencatan elektrik. Peralatan kecemasan yang perlu anda ada ketika berlakunya bencana alam. Yang pertama adalah baju hujan. Yang kedua, lampu suluh. Lampu suluh berfungsi ketika berlakunya kecemasan yang mana penyelamat tak nampak kita di mana. Jadi, lampu suluh berfungsi sebagai bantuan isyarat kecemasan. Ketiga, whistle. Kita gunakan whistle ketika bantuan penyelamat tak tahu di mana lokasi sebenar kita. Jadi whistle digunakan sebagai alat pengesan kepada penyelamat datang kepada kita.
Keempat, tali. Fungsi tali adalah untuk membantu kita menggunakan tali ini untuk kita ikat bersama dengan anggota keluarga kita supaya tidak terpisah sewaktu berlakunya bencana alam. Dan juga fungsi tali ini berguna untuk kita mengikat sesuatu barang kita ketika berlakunya kecemasan. Seterusnya adalah pisau. Kegunaan pisau adalah penting dalam survival kehidupan. Jadi pisau ini berfungsi banyak perkara dalam sesuatu bencana alam. Seterusnya adalah dokumen pengenalan diri anda. Dokumen pengenalan diri anda amat penting jika anda tiba di pusat penyelamat. Dan pastikan dokumen perjalanan anda, pengenalan diri anda dimasukkan dalam beg kalis air. Mengaplikasikan pertolongan cemas dalam situasi bencana alam sebagai contoh, RISE untuk mangsa yang mengalami lebam. Yang kedua, CPR, Cardiopulmonary Resuscitation untuk mangsa yang lemas. Dan yang ketiga, BRABC untuk mangsa yang mengalami kepatahan ataupun kecederaan fizikal. Secara kesimpulannya, untuk kemahiran bertindak, yang pertama sekali, kita perlulah mengenal pasti halangan dan juga sebarang bahaya yang berada di sewaktu di tempat bencana. Dan yang kedua, paling penting sekali, anda tidak perlu panik. Dan yang ketiga, berikan rawatan kecemasan sementara kepada mangsa ataupun kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, hubungi penyelamat dengan kadar segera.